Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini insya-Allah kita akan melihat satu lagi simulasi, iaitu simulasi bagaimanakah konsep penentuan waktu solat subuh dan juga waktu syuruk, waktu habisnya waktu subuh tersebut. Baik, secara umumnya untuk ketepatan waktu solat subuh ni pengiraannya kita banyak, bukan bergantung pada pengiraan tu, banyak perkara yang mempengaruhi. Contohnya bagaimanakah pemilihan tempat latitude longitud yang dipilih oleh pihak berkuasa dalam menentukan titik zon dan sebagainya tu. Itu terserah pada pihak berkuasa yang terlibat, iaitu pihak mufti lah. Baik, dalam hari ini kita hanya melihat secara konsep, okey. Bagaimanakah konsep penentuan waktu solat subuh tu? Okey, yang pertama adalah kita perlu pergi ke pantai timur. Kenapa? Kita nak tengok matahari, tempat matahari naik. Kalau kita pergi pantai barat, tak jumpa lah matahari naik. Contohnya pergi Port Dickson nak tengok subuh, tak dapat lah sebab situ matahari terbenam. Kita kena pergi sebelah pantai timur, contohnya Kelantan ke Terengganu ataupun Pahang dan sebagainya. Baik, yang pertama, okey, kita kena tukar di sini lah. Yang pertama tu macam biasa kita tukar ni, kita boleh bagi landscape laut, okey, yang tepi laut, dan juga kita kena tandakan horizon ni supaya mudahkan kita nanti lah. Baik, okey. Dan kita nak tengok waktu subuh ni, yang penting kena pergi awal lah. Kenapa? Kita perlukan kalau boleh sejam sebelum lah. Kalau boleh, kalau sejam sebelum tu cantik lah kita pergi waktu subuh. Kerana kita nak tengok mata kita adapt dengan dia bercerah, gelap dan sebagainya. Baik, apabila kita pergi, okey, of course kita pergi ni gelap di situ lah. Dan juga yang penting tiada cahaya bulan ataupun yang mempengaruhi apabila cahaya bulan waktu pagi tu, dan akan menyebabkan mempengaruhi cahaya fajar tu lah. Jadi cantiknya kita nak pergi bulan Islam tu, selepas 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan Islam tu, 3 Safar ke 4 Safar ke 4 Muharram ke, sampai ke 11, 12. Kenapa? Tiada cahaya bulan yang mempengaruhi waktu fajar tersebut. Baik, okey, seterusnya apa yang perlu kita lakukan adalah kita kena carilah kat manakah matahari duduk masa ni, pukul 5 ni. Okey, baik. Okey, bila kita tahu kat mana matahari duduk dah ni, pukul 5 pagi, matahari, okey, tak jumpa lah matahari di bawah ufuk kan. Okey, ni ufuk, ni garisan ufuk, memang tak jumpa lah matahari. Okey, jadi kita kena tengok adakah matahari ada sebenarnya tapi di bawah. Okey, ni baik, di bawah. Okey, 5 pagi bulan tak naik lagi. Okey, baik, ataupun bulan dah terbenam. Okey, baik. Ni, jadi pukul 5 pagi kita tengok matahari berada pada kedudukan jati 28. Okey, sebelum konsep itu kita konsep ni dulu. Konsep di mana dalam penentuan subuh yang penting mana kita belajar sejak dulu lagi, iaitu 2 fajar. Yang pertama fajar shadiq dan yang kedua fajar kazib. Apa tu fajar shadiq? Apa itu fajar kazib? Ya, kita pergi fajar kazib dulu. Fajar kazib ni seperti yang kita tahu, seperti dia kata menegak seperti ekor serigala. Maksudnya cahaya putih naik ke atas. Ni dalam dia tetap ada yang 20 minit sebelum, 15 minit sebelum, bergantung pada hari lah. Cuma nak dapatkan fajar kazib ni susah. Perlu kita pergi cari tempat yang betul-betul gelap, dan juga kita pergi tu pula dengan hari tu tiada kilat, tak ada apa tu, hari suci bersih lah langit tu. Di laut, langit-langit tu tak ada lah awan yang menghalang sebagainya tu.
maka kita ada peluang, insyaAllah peluang melihat fajar kazib. Okey, fajar kazib ni dan cahaya putih naik ke atas. Okey. Kemudian selepas itu, lepas fajar kazib dan cahaya putih tu akan, yang menegak tu akan beransur-ansur kurang dan muncullah fajar shadiq. Fajar shadiq ni awal syu'a, cahaya pertama yang muncul secara mendatar. Okey, agak sukar untuk kita nak detect perkara tersebut. Memang sukar. Okey, oleh kerana sekarang ni dengan teknologi sebenarnya kita dapat melihat dan sebagainya lah. Tak apa tu. Baik. Kemudian, okey, kita tengok. Dalam sebelum ni, di Malaysia sebelum ni kita menggunakan waktu subuh ditarifkan 20 darjah, kedudukan matahari 20 darjah di bawah ufuk. Okey. Macam mana tu? Dan sekarang ni 18 darjah. Apa itu 18, apa itu 20? Okey, macam mana konsep 18 dan 20? Okey, baik. Sekarang kita pergi sekarang ni, kita tengok matahari macam mana. Okey, matahari pukul 5 kita tengok matahari 5.30, 5.3 minit. Kedudukan matahari kita tengok altitude dia. Negatif 28. Okey. Masuk aja pada ketika ini kedudukan matahari pada ufuk sampai ni negatif 28. Apabila bertambah, contohnya bertambah, katakan bagi 5 suku. 5 suku kedudukan matahari adalah altitude dia negatif 25. Okey. Kalau dulu 5.20 tu maksudnya dalam okey. Sorry. 20 darjah. Okey, 20 darjah. 20 darjah. Kita tengok berapa. 20 darjah. Okey, 20 darjah. Okey, makin lewat kan. Okey, 20 darjah. 20 darjah ni masuk subuh. Okey. 20 darjah masuk subuh dulu. Okey. Sekarang 20 darjah masuk subuh dulu. Habis sekarang 18 darjah. 18 darjah. Okey, kita makin lewat lah. Sebab apa? Sebab dia tak makin awal. Okey, kita makin lewat. Okey. Makin lewat. Okey, makin lewat. Okey, 18 dan 18. Altitude 18. Okey dah sampai 18. Okey. 18 darjah. Okey, good. Okey, 18. Okey, 18 darjah maksud 18 darjah bukan matahari ke ufuk. Tu kita 18 darjah. Okey, baik. Kemudian okey, itu selesai waktu subuh. Kemudian lepas subuh, okey, dia akan makin lama, matahari akan makin cerah. Okey, kita itulah subuh tu dan habis subuh tu. Ni dah subuh dah kebanyakan lagi. Okey, pukul 7 kita tengok. Jadi katakan waktu syuruk tu, okey, apakah waktu syuruk? Adakah piring bawah matahari terkena ni ke atau piring atas? Okey. Untuk waktu syuruk kita hanya piring atas dan mencecar garisan ufuk tu sudah dikira habis waktu syuruk. Itu mana tuluk syamsi, naik matahari itu maksudnya bermula kita nampak dia kena yang first tu, yang atas tu, maka dikatakan masuknya waktu syuruk. Okey, itu sikit sebanyak berkenaan dengan waktu subuh dan waktu syuruk. Wallahu